Salam sejahtera, anda bersama Senaila Huda dalam agenda Awani Asia. Dan pada 14 Mei 2022, genap 5 tahun sejak Forum Kerjasama Antarabangsa Jalur dan Laluan atau BRF. Jadi, pada jam ini kami nak membawakan perbincangan mengenai inisiatif Belt and Road atau Belt and Road Initiative BRI ini. Kerana baru-baru ini dilaporkan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, perdagangan China dengan negara yang menyertai inisiatif Belt and Road berjumlah 2.93 trilion yuan, iaitu kira-kira 461 bilion dolar Amerika Syarikat yang meningkat 16.7% tahun ke tahun dan menyumbang 31.1% daripada jumlah perdagangan asing China. Dan perlu diingat, Malaysia juga antara rakan dalam inisiatif BRI ini. Malaysia terlibat secara langsung dalam BRI selepas KL Beijing Memorandum Persefahaman MOU dimeterai pada 2017 bagi menggalakkan pembangunan ekonomi bersama melalui jalur ekonomi laluan sutera dan inisiatif laluan sutera maritim abad ke-21. Jadi, untuk agenda Awani Asia pada jam ini, kami nak memahami lebih lanjut inisiatif BRI, manfaat yang diraihkan Malaysia dan juga negara-negara lain yang terlibat untuk pembangunan serantau. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut Dr. Oh Ihsan, Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, dan Zhang Hong, Wartawan Kumpulan Media China CMG. Terima kasih kepada Dr. Oh dan Zhang Hong sudi bersama saya dalam agenda Awani Asia membincangkan mengenai BRI sempena 5 tahun BRF, Forum Kerjasama Antarabangsa ini. Saya nak mulakan dengan Dr. Oh. Pertama sekali kita nak fahami manfaat yang diraih Malaysia dalam kerjasama BRI ini dan mengambil kira juga keperluan Malaysia ketika ini dalam pemulihan ekonomi pasca pandemik. Dr. Oh. Yang wabak COVID-19 yang sangat serius telah pun melanda negara ini selama lebih kurang 2 tahun dan akibatnya ekonomi negara ini telah pun dilambatkan pada waktu ataupun tempoh ini. Jadi sekarang apabila kita sedang memulih ekonomi kita, jadi apa yang kita perlukan daripada pihak khususnya pihak China adalah umpamanya lebih banyaknya perdagangan dan juga pelaburan dan juga pelancongan. Jadi jika kita dapat memperolehi kesemua ini dalam tahap yang lebih tinggi dengan negara China, jadi pemulihan ekonomi bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk serantau di Asia Tenggara ini memang akan dapat dipercepatkan. Dr. Oh, pada masa yang sama kita tahu pada 14 Mei yang lepas genap 5 tahun Forum Kerjasama Antarabangsa Jalur dan Laluan BRF. Jadi sudah agak lama kerjasama ini sudah pun terjalin, tapi nak melihat kepada 5 tahun ini, apa sebenarnya antara cabaran yang pernah Malaysia berdepan bersama dengan China dalam kerjasama ini? Kita nak melihat kepada pandemik COVID-19 dan juga mungkin sedikit ketidaktentuan dalam politik. Ya, memang adanya sedikit ketidaktentuan politik umpamanya di pihak Malaysia. Kita bertukar kerajaan beberapa kali dalam tahun 2 tahun yang selepas ni. Sebelum ni kita menukar kerajaan selama 2 kali. Jadi bagi pihak pelabur-pelabur asing mungkin pengalihan ataupun perubahan polisi-polisi mungkin mereka berfikir ini memang tidak meyakinkan dan juga adanya perbezaan ekspektasi. Kawan-kawan saya yang merupakan pelabur-pelabur dari China, mereka mengekspektasikan bahawa kesemua projek-projek mereka dapat dilancarkan dengan secepat mungkin, tetapi bukannya sahaja di Malaysia tetapi di kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, ekspektasi itu memang perlu ataupun di-adjustkan, ekspektasi dari pihak China dan ekspektasi dari pihak Asia Tenggara, umpamanya dalam Malaysia. Melihat kepada isu expectation itu yang cukup berbeza, mungkin pada peringkat execution pelaksanaan itu berbeza daripada apa yang dijangkakan atau yang telah pun dirancangkan sebelum itu. Apa mungkin faktor yang menyebabkan ada jurang yang besar antara expectation pihak berbeza yang terlibat dalam kerjasama ini? Adanya juga apa yang dikatakan pelaburan dari negara China ini adanya banyak dipromiskan
lalu, tetapi kerana adanya wabak dan juga adanya sebab-sebab yang lain, adanya pelaburan-pelaburan ini mungkin sedikit lambat disampaikan ke negara-negara di Asia Tenggara ini. Jadi sekarangnya selepas wabak ini mungkin merebak dengan lebih perlahan sekarang. Jadi inisiatif jalur dan jalan ini mungkin akan lebih berjaya lagi. Hmm. Selain daripada cabaran, pastinya kita juga ingin melihat kepada pencapaian-pencapaian yang telah pun tercapai dalam kerjasama BRI ini. Zhang Hong, mungkin boleh terangkan sedikit dalam 5 tahun yang lepas kita melihat kepada kerjasama BRI ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di banyak lagi negara-negara membangun yang lain, tetapi khususnya di Malaysia, apa antara pencapaian penting yang boleh kita lihat melalui kerjasama sepanjang 5 tahun yang lepas? Memang kalau kita lihat pencapaian dalam 5 tahun ini, kita perlu memuji lebih 30 pemimpin dari berbagai negara Asia dan juga pertubuhan antarabangsa yang menghadiri forum kerjasama antarabangsa BRI pada 5 tahun yang lalu. Justru dengan penggalakan mereka, ada banyak projek sudah berjaya hingga sekarang. Yang terutamanya kita boleh lihat macam kereta api laju dari China dan Laos sudah beroperasi sejak bulan Disember tahun lalu. Dan dulu sebenarnya selalu ada macam berbagai suara yang berbeza. Macam kalau di Asia Tenggara tak perlu ada projek kereta api laju kerana kalau negara-negara di Asia Tenggara tak begitu wilayah tak begitu luas, tak perlu ada kereta api laju macam di China punya. Tapi kita lihat kalau sekarang baru-baru ini bahagian bahasa Laos dari CMG kami sudah membuat satu siaran langsung di kereta api laju dari Laos ke China. Dan setelah melihat siaran langsung tersebut, ada banyak netizen Laos komen di bawah katakan baru tahu setiap hari ada begitu ramai penumpang sedang menaiki kereta api laju ini. Dan sebenarnya kalau menurut statistik setakat inilah setiap hari secara purata terdapat lebih 18,000 orang penumpang menggunakan kereta api laju dari China ke Laos, dan bahkan selain itu juga menghantar banyak barangan mengikuti jalan landasan kereta api laju yang ini sedia ada. Dan satu lagi kita pun boleh melihat iaitu projek logik jana kuasa Payala di Bangladesh. Kita tahu kalau Bangladesh sebenarnya baru-baru ini dia mau mengalihkan dari negara pertanian kepada negara industri. Khususnya kalau macam pembuatan macam baju-baju yang menjadi satu sumber yang penting dalam pengeksportannya ke luar negara. Tapi justru negara-negara tersebut, sebenarnya kebanyakan negara di Asia Selatan, mereka tersekat kerana bekalan elektrik. Tapi justru dengan adanya logik jana kuasa tersebut dan juga ada pinjaman wang dari AIIB iaitu Bank Pelaburan Infrastruktur Asia sudah mendapat dana untuk membina jana kuasa, logik jana kuasa dan juga memperbaiki jaringan bekalan elektrik di seluruh negara Bangladesh. Sekarang Bangladesh menjadi negara pertama di Asia Selatan yang sudah dilengkapi dengan jaringan elektrik. Dan dengan itu kita lihat kalau sekatan dari bekalan elektrik sudah tak ada lagi, dia boleh kalau macam pengeksportan baju sudah menjadi satu penjanaan yang penting bagi pemulihan ekonomi negara tersebut khususnya pada zaman endemik ini. Seperti yang Zhang Hong terangkan, contoh-contoh yang diberikan tadi cukup besar dan cukup banyak negara yang terlibat dalam kerjasama BRI ini. Banyak negara yang mendapat manfaat daripada BRI. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita nak lihat 5 tahun yang lepas apabila BRI ini mula diperkenalkan, kita tahu ada sedikit kebimbangan terutamanya dalam kalangan negara-negara membangun ini melihat kepada inisiatif Belt and Road, satu inisiatif yang baharu tetapi mungkin ada sedikit kebimbangan mengenai hubungan jangka masa panjang yang akan terjalin antara negara ini bersama dengan China. Mengambil kira kebimbangan yang ada
pada 5 tahun sebelum dan fast forward sehinggalah ke 5 tahun selepas iaitu pada tahun ini. Dr. Oh melihat kepada pencapaian kerjasama BRI ini dan kita nak bandingkan sedikit 5 tahun yang lepas ada sedikit kebimbangan sebelum itu. Jadi apa yang boleh kita rumuskan daripada 5 tahun ini? Adakah mungkin ada daripada kebimbangan itu menjadi realiti, menjadi benar atau sebenarnya situasinya kini lebih baik daripada apa yang dijangkakan? Inisiatif BRI ini bukan sahaja jalinan infrastruktur seperti kereta api pantas dan sebagainya, tetapi dia juga menegaskan perhubungan yang rapat di antara rakyat jelata di negara-negara yang mengambil bahagian. Kita nampak di 5 tahun yang lalu ini bukan sahaja kita ada menjalinkan jalan raya ataupun jalan kereta api dan sebagainya, tetapi juga ada banyak kerjasama di antara universiti-universiti di negara China dan juga negara-negara Asia Tenggara. Umpamanya adanya yang Xiamen University itu, serapun ada kampus mereka di Malaysia, dan juga kita nampak lebih ramai penuntut-penuntut Asia Tenggara di China dan sebaliknya lebih ramai penuntut-penuntut China di negara-negara Asia Tenggara. Jadi jika kita dapat memupuk lagi jalinan ataupun perhubungan di antara rakyat jelata ataupun bukan kerajaan, jadi persefahaman memang dapat dipercepatkan. Zhang Hong melihatkan kepada kerjasama yang dicapai melalui BRI ini seperti yang Dr. Oh katakan bukan sahaja membangunkan jalan raya dan juga kereta api laju tetapi kerjasama dan juga hubungan rapat jangka masa panjang antara China bersama dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI ini. Boleh Zhang Hong terangkan sedikit mengenai komitmen pelbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama BRI ini melihat khususnya kepada pembangunan bersama antara negara-negara terlibat? Ya, kita tahu kalau BRI ini satu inisiatif dan kalau dia sebenarnya menjadi satu ikatan untuk mempererat lagi hubungan antara kita. Dan kita tahu hubungan kami bukan bermula dari 5 tahun yang lalu. Kita sudah ada hubungan macam ratusan tahun hingga ribuan tahun. Dan kalau jalan sutra atau laluan maritim jalan sutra ini sebenarnya sudah bersejarah lama. Dan hingga sekarang tengah ada inisiatif ini, kita boleh menjadi satu platform untuk mengadakan lebih banyak kerjasama. Dia satu inisiatif, tak ada projek-projek yang konkret. Tapi kalau semua kerjasama antara kedua-dua negara sebenarnya boleh dibawa dalam rangka tersebut. Macam yang paling ketara iaitu kerjasama dalam vaksin atau bantuan kita ketika menghadapi wabak. Dan justru kerana kita lihat sekarang kalau China sudah menggalakkan kerjasama dengan beberapa negara termasuk di Asia Tenggara untuk membina itu kilang untuk mengeluarkan vaksin. Dan selain itu kita juga boleh lihat AIIB. Dia merupakan satu bank yang fokus kepada pembinaan infrastruktur. Tapi setelah menghadapi pandemik, ia khusus menjadikan satu tabung untuk mengeluarkan pinjaman sebanyak $15 bilion untuk membantu berbagai negara-negara anggotanya untuk mengatasi wabak dan juga pemulihan ekonomi selepas itu pandemik. Oleh itu kita boleh lihat inisiatif ini merupakan satu inisiatif saja, tapi sebenarnya di bawah rangka ini ada banyak projek atau program diadakan. Bukan hanya seperti apa yang sudah dikatakan oleh doktor, ini bukan hanya fokus kepada pembinaan infrastruktur juga. Juga kita mendapat faedah dari rangka ini dalam bidang macam pengedaran dana di rantau ini dan juga persefahaman antara rakyat berbagai negara di rantau ini. Mengambil kira pelbagai bidang baharu, ruang baharu untuk kerjasama seperti yang Zhang Hong terangkan tadi dalam bidang vaksin, COVID-19 dan sebagainya, apa mungkin
saya tujukan soalan ini kepada Dr. Oh, apa mungkin sinergi yang diperlukan untuk memajukan lagi kerjasama dalam BRI ini, kerana seperti yang Dr. Oh terangkan juga tadi, ada sedikit cabaran terutamanya dalam expectation jangkaan yang ditetapkan pelbagai pihak yang terlibat dan juga dengan cabaran pandemik COVID-19. Tapi kita ingin melihat kepada pasca pandemik COVID-19 ini, mungkin dalam kita memasuki fasa endemik pula, dalam kes jangkitan COVID-19 juga semakin reda, semakin menurun. Apa sinergi kerjasama yang lagi perlu dikukuhkan dalam kerjasama ini? Jadi selain daripada persefahaman di antara rakyat-rakyat semua negara anggota BRI, jadi apa yang dikatakan koordinasi dalam polisi untuk membangunkan negara masing-masing itu juga sangat penting. Penyelarasan di antara polisi-polisi pembangunan di antara semua negara anggota BRI ini, apa yang mereka memerlukan dalam tahap ini, dalam tempoh ini untuk dapat memulihkan perkembangan ekonomi mereka. Umpamanya di Malaysia kita memang memerlukan pelaburan, tetapi kita juga memerlukan pelancongan. Jika polisi-polisi untuk rakyat dalam negara-negara ini untuk mengunjung ke di antara satu sama lain ini dapat diselaraskan secepat mungkin. Jadi sektor pelancongan tersebut dapat dibukakan dengan secepat mungkin juga, dan pemulihan diharapkan dapat juga dipercepatkan. Dr. Oh ada sebut mengenai penyelarasan atau koordinasi polisi di antara negara-negara yang terlibat dalam BRI ini. Zhang Hong melihat kepada keperluan untuk koordinasi penyelarasan dasar di antara negara-negara. Kita tahu pada masa yang sama, bukan di Malaysia sahaja tetapi di serata Asia Tenggara, pergolakan ada berlaku dan juga ketidakstabilan, ketidaktentuan situasi politik dan juga ekonomi. Kita tahu kita baru sahaja menyaksikan pertumbuhan ekonomi mungkin pada kadar yang sedikit perlahan tetapi semakin bertambah baik pasca pandemik COVID-19, kes jangkitan semakin menurun. Tetapi mengambil kira ketidaktentuan ketika ini, pandangan Zhang Hong, apa pentingnya penyelarasan polisi dan juga kestabilan untuk sama-sama memajukan manfaat dalam BRI ini? Ya, saya rasa di bawah rangka BRI ini sebenarnya justru menyediakan banyak platform untuk komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan kita tahu kalau macam kita ada forum, kita boleh bincang bersama. Kita ada perdagangan, macam kalau peniaga-peniaga mereka ada perbincangan juga. Dan dalam perbincangan atau komunikasi ini, hubungan kita akan dipererat lagi. Persefahaman kita akan ditingkatkan. Ini amat penting bagi mengawal kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Kita tahu, kalau tengok situasi di dunia ini, khususnya macam di Eropah, kita tahu pertentangan justru itu tercetus kerana tidak bersefaham dan kurang komunikasi. Akhirnya kita tengok perang tercetus dan rakyat korban. Dan ini kita tak mahu berlaku lagi atau berulang lagi di rantau ASEAN ini. Oleh itu, dengan adanya platform BRI, dengan adanya berbagai platform yang lain, termasuk macam RCEP juga dan sidang kemenja ASEAN juga, APEC juga nanti, saya rasa ini semuanya merupakan satu platform yang kita ada komunikasi untuk meningkatkan persefahaman, juga untuk mengawal kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Saya nak berbalik kepada komen Dr. Oh mengenai persefahaman yang diperlukan berhubung dengan inisiatif BRI ini. Dan juga sebelum ini Dr. Oh juga ada menyebut tentang pentingnya untuk BRI ini rapat dengan rakyat jelata. Pandangan Dr. Oh, bagaimana dalam kita melihat kepada 5 tahun yang lepas hingga sekarang, persepsi masyarakat antarabangsa khususnya dalam komuniti ASEAN di Asia Tenggara ini, persepsi orang ramai terhadap inisiatif Belt and Road, adakah mereka semakin memahami manfaat yang diraih dalam BRI ini?
Memang lebih daya upaya perlu ditaruhkan untuk mempromosikan ataupun memperkenalkan sahaja inisiatif tersebut. Kerana adanya beramaian rakyat jelata khususnya di negara-negara Asia Tenggara, mungkin infrastruktur tersebut telah pun dibina, tetapi mungkin rakyat jelata belum tahu untuk menggunakan infrastruktur tersebut untuk memperbaiki tahap kehidupan mereka, umpamanya menggunakan kereta api cepat ataupun pantas itu untuk menghantar barangan-barangan mereka daripada pendalaman ke pelabuhan untuk dieksport dan sebagainya. Mereka mungkin kurang faham ataupun kurang tahu untuk mengambil kesempatan ini untuk membaiki kehidupan mereka. Jadi sekarang selain daripada BRI ini, kita juga ada penguatkuasaan apa yang dipanggil RCEP ataupun RCEP kan, iaitu yang di bahasa Inggeris Regional Comprehensive Economic Partnership. Dia dapat mengurangkan ataupun terus menghapuskan tarif ataupun halangan-halangan yang bukan tarif. Jadi ini bermakna perdagangan di antara China dengan negara-negara Asia Tenggara ini dapat diperhebatkan lagi dengan kadar tarif yang sangat rendah ataupun terus kosong. Jadi kita memang berharap pelaburan negara China dari negara China dan juga perdagangan dengan negara China justru itu dapat dipertingkatkan lagi. Akhir sekali, Dr. Oh ada menyebut mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Ini salah satu daripada banyak lagi kerjasama ekonomi yang sudah pun wujud dan Malaysia juga antara negara yang terlibat selain daripada BRI, selain daripada RCEP. Dan kita juga tahu ada Indo-Pacific Economic Partnership atau Economic Framework yang kita tahu ketika ini sidang kemuncak khas ASEAN bersama Amerika Syarikat ketika ini. Jadi banyak platform dan juga ruang kerjasama antarabangsa untuk pembangunan ekonomi yang boleh dimanfaatkan Malaysia. Tetapi pandangan Dr. Oh, apa strategi yang perlu dimainkan Malaysia ketika ini dalam kita mengutamakan pemulihan ekonomi tetapi juga dapat memanfaatkan pelbagai framework kerjasama ekonomi yang ada pada peringkat antarabangsa sekarang ini? Memang kerajaan Malaysia perlu meningkatkan daya upayanya untuk memperkenalkan ke semua apa yang dikatakan convenience ataupun ke apa yang dikatakan how do you say convenience well, kerajaan Malaysia patut mempertingkatkan lagi daya upaya mereka untuk memperkenalkan ke semua kemudahan-kemudahan ataupun platform-platform tersebut yang dibincang tadi untuk supaya rakyat jelata dan juga peniaga-peniaga tahap sederhana dan kecil mereka dapat mengambil kesempatan tersebut untuk menceburkan diri mereka dalam bidang perdagangan bukan sahaja dalam negara tetapi antarabangsa. Kita mesti berkecimpung di dalam pasaran-pasaran yang sangat besar seperti pasaran negara China dan sebagainya. Jadi kerajaan memperkenalkan kemudahan dan kita sebagai rakyat dan sebagai pelabur-pelabur yang kecil kita mesti memupuk semangat yang dapat melangkah ke luar negara. Baik, terima kasih banyak lagi yang kita nak kongsikan mengenai inisiatif Belt and Road ini. Tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Dr. Oh dan Zhang Hong sudi bersama saya dalam agenda Awani Asia sempena 5 tahun Forum Kerjasama Antarabangsa Jalur dan Laluan atau BRF ini. Dan itu saja masa kita ada untuk agenda Awani Asia jam ini bersama saya, Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.